شددنا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Sya'arsya al-Banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung kembali pengajian pada muka surat 22, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, pada menyatakan sembahyang berjemaah. Jadi kita masuk pada bahasan yang besar juga di dalam ibadat solat kita, iaitu berkaitan dengan solat berjemaah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Iaitu solat berjemaah tu lebih afdal daripada solat seorang diri, lebih daripada qadar mana? 27 darajat. Lebih sangat kita solat berjemaah. Lepas tu kelebihan kita dengan berjemaah saat ni tu, kelebihan menuju masjid, tu kelebihan berada dalam masjid. Lepas tu dalam berjemaah tadi tu fadilah orang panggil takbiratul ihram bersama imam lain. Maksud katanya lebihnya takbiratul ihram dengan semata-mata sembahyang berjemaah tu ianya merupakan kelebihan yang suku. Yang mana kalau siapa dia dapat 40 hari istiqamah di dalam takbiratul ihram bersama dengan imam, man adraka takbiratul ihram ma'al imam 40 yauman. Siapa dia dapat 40 hari, maksud kata subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dapat takbir bersama dengan imam, maka dia saat ni terlepas daripadanya dua perkara. Bara'atani, bara'atum minan nifaq, selamat dia daripada penyakit munafik, iaitu percaya pada zahir, rupaannya dia ni orang Islam tetapi ingkar pada batin. Puak munafik. Bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar, dia dapat kelepasan juga daripada api neraka. Jadi sekarang kita ni tak dapat nak berjemaah ke masjid. Lepas tu berjemaah di rumah lah.
Nanti ni. Hok mana mampu ke masjid ni, moga bilangit terhad pergi ke masjid. Ada pun orang hok mana tak dapat nak pergi ke masjid, maka solatlah di rumah berjemaah. Masuk katanya jangan kita saat ni tu bermudah dengan tidak berjemaah, kerana kerugian yang besar. Faslun pada menyatakan sembahyang berjemaah, iaitu berjemaah ni fardu kifayah. Fardu kifayah atas lelaki hok balik lah. Maksud katanya kalau dalam sekampung tak ada orang dirikan berjemaah, berdosa habis sekampung. Nama lagi fardu. Ni. Lepas tu orang lain tak wajib pergi, semua kau tak wajib sebab dia kata kifayah. Kifayah ni memadai dengan ada hak je buat, hak lain terlepas. Kemudian ada yang lain buat tu dengan maknanya buat di masjid, bukan buat di rumah. Jadi kalau ada dah pakak duduk maya rumah berjemaah belaka, masjid tak ada langsung, tak boleh juga. Ni. Kata fardu kifayah saat ni tu dengan maknanya ada dah golongan hok mendirikan di masjid. Maka hok lain terlepaslah tututan kefarduan. Jadi masalah hukum solat berjemaah ni pun dia berselisih ulama. Jadi bolehlah sama-sama kita rujuk dengan pengajian hok lepas. Kitab pedoman solat berjemaah pernah dah kita baca, boleh kita tengok dalam YouTube tu lah. Ulai kaji di situ lengkap cukup dah. Tuan Guru Haji Abdul Rahman kita tulis berkaitan dengan solat berjemaah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah fi riwayatin as-salah illa istahwaza alaihimus syaitan." Ma min salasatin fi qaryatin, yakni tiada jua daripada 3 orang pada suatu dusun. Supaya orang zaman dulu ke dia pergi buka hutan, tu pendalaman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak ada daripada 3 orang, ma min salasatin fi qaryatin, pada satu kampung, satu dusun, au badwin, ataupun pada satu tempat, yang mana maka mereka itu tiada mengerjakan sembahyang berjemaah. Murad kata tiada mengerjakan solat dengan berjemaah di sini, maksudnya solat berjemaah di masjid. Mana masjid ataupun surau, maksud katanya tempat yang tidak malu di atas orang nak keluar masuk pada tempat tersebut. Tempat tu hak dikira. Kena ada setempat yang terbuka, maksud katanya kalau rumah orang ni malu orang luar nak masuk. Jadi hak dalam rumah tu tak dikira. Dikira ke bagi nak melepaskan fardu kifayah ni tempat yang mana orang ramai-ramai masuk boleh. Nampak? Dengan berjemaah melainkan illa kalau kata tak buat, sedangkan ada dah golongan 3 orang saat ni, kecuali dikeraslah atas mereka itu oleh syaitan. Maksud apa dikerasi ni? Maksud kata dikuasai oleh syaitan. Bahasa kampung kita beratu. Jadi maksud kata tak semestinya beratu tu dengan berhantu hak kita faham sekarang, tidak. Berhantu dengan makna orang saat ni tu berperangai hantu pun ada juga. Gitu. Jadi kalau kata kita tak mendirikan jemaah, maka kita tu kalah dengan setan. Benar setan tepat tak ada. Jadi kalau zaman dulu nak jumpa masjid, nak jumpa balasa ni susah. Jadi zaman sekarang ni rata riti lah, bahasa Kelantan kita panggil rata riti lah, banyak sangat. Cuma orang saja tak ramai. Dah sebab Covid SOP, untuk SOP pun samalah. Tak. Ya orang panggil kita lah, tak kata siapa, saya sendiri pun jenis perangai sifat kita ni hubud dunia. Sebab kita kasih ke dunia ni lah yang menyebabkan masjid tu tak ramai. Kalau kata hubud dunia ni
tak ramai, nescaya masjid tu ramai. Tapi sebab hubud dunia, kasih ke dunia ni ramai, maka sebab itulah masjid ni tak ramai. Nampak ni? Sebab tu hak rolek-rolek hak masjid ni orang-orang veteran dah. Veteran lagu mana? Tak ada dah dia. Nak pergi derak pun tak ada dah. Nak kereta-kereta mewah pun tak ada dah. Tu hak kebiasaan orang tua lah. Tapi ada juga orang tua hak jenis perangai orang muda ni. Mana? Nafsu dia ni kalah hak orang muda. Kereta tu gak jangan main dia sobek. Nak berderak tu gak lebih pada orang muda. Kadang-kadang pakaian dia tu mengalahkan orang muda. Orang muda tengok, oh masya-Allah tak ayah dia. Pakaian ilih pada kita, bojeng rambut ilih pada kita. Ada juga hak jenis gitu. Ni hak jenis gitu tentu dah tak pergi masjid. Hak jenis masjid ni orang hak mana kekuatan iman dia dengan Allah Taala. Riwayat Ibnu Hibban dan lainnya, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salati fadhi bi 27 darajah. Ni hadis yang masyhur. Yakni sembahyang berjemaah itu terafdal daripada sembahyang seorang dengan 27 darajat lebih dianya. Ada riwayat dengan 25. Jadi di sana ulama hitung, maksud kata hak mula-mulanya dilebihkan dengan 25, kemudian ditambah ke pula dengan 27 darajat. Jadi hadis tu begitulah. Kalau ia dapat hipung, ulama hipung. Kalau kata tak dapat hipung, baru diusahakan dengan cara-cara yang lain. Orang kita lah ni gaduh nak melemahkan hadis. Sebab tu kata guru kami Hafizallah Ta'ala, dia kata apa? Orang zaman dulu usaha bagi nak mengkuatkan hadis, cari jalan nak bagi hujah kata hadis ni hadis kuat. Orang zaman sekarang lain. Lagu mana? Dia cari jalan kehe. Bahasa Kelantan panggil kehe, usaha ke untuk nak menjadikan hadis tu biar duduk tahap lemah. Kalau maudhu kau molek. Hadis duduk tahap maudhu, duduk tahap da'i, orang lebih suka. Tu nak buat lagu mana? Ni pengajian dia lagu tu. Baik, 20 darajat riwayat Bukhari dan Muslim. Bermula yang fardu kifayah berjemaah itu siapa dia? Orang hak wajib nak kena pergi berjemaah ni. Semua orang ke? Tidak. Hak wajib berjemaah fardu kifayah berjemaah itu ialah takdir lah. Takdir. Ialah segala laki-laki orang jatuh. Jadi orang puan tu tak ada tuntutan di atas dia. Bahkan bagi orang perempuan ni afdalnya dia saat ni tu semaya di rumah. Semaya di tempat-tempat yang orang panggil tersembunyi lah. Supaya tak orang panggil tak menjadi pada fitnah. Bila kata dia pergi ke masjid, bimbang takut nak berlaku fitnah. Boleh ni. Ada pun zaman Nabi SAW pun orang pergi juga. Ada saja, bukan kata benda tu orang panggil haram ke. Cuma digalakkan berjemaah di rumah saja. Jadi orang perempuan bila dia pergi ke masjid, maka hak mula-mula keluar setelah daripada selesai daripada solat ialah golongan wanita. Bagi nak mengelakkan daripada berlaku campur laki puan bila keluar masjid tadi. Kita sekarang ni tak cara dah. Hak mana lorak lah keluar dulunya. Jadi orang perempuan ni afdal baginya solat di rumah. Bagi hak muda-mudi, hak tua-tui tu tak apa dah. Hak muda-mudi ni afdalnya di rumah orang puan dia. Baik. Apa tu cuba kita tilik lah. Tilik kalau kata maya berjemaah di masjid ni pun tak berapa nak digalakkan. Kalau semata-mata berjemaah lah. Kalau nak dengar mengaji, nak baca kitab ke tu lain pula. Semata-mata pada berjemaah tu afdal di rumah. Kemudiannya kalau kita tilik kepada semaya di masjid tu, tak digalakkan bagi orang muda-mudi, bagi perempuan ni pergi ke masjid, bimbang takut nak berlaku fitnah, maka apatah lagi pada tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat luar hak lain. Ni masjid tempat molek tu pun kurang digalakkan.
Jadi kalau kita bimbang orang anak perempuan kita duduk rumah sore ko 2 orang ko bimbang, awak pergi masjid sekalipun tak apalah. Ni sebab asalnya nak mengelak pada fitnah. Bimbang berlaku benda tak molek, tapi kebimbangan itu lebih besar dengan duduk rumah bawa pergi masjid. Nampak? Orang puan lah ni ibu bapa nak kena jaga sengati-sengati. Kena duduk dengan bapa juga kalau boleh 24 jam. Tak. Bimbang dengan keadaan orang panggil tertiru-tiru dengan saing sahabat dia. Kalau hok moleknya kahwin awal-awal tu lebih molek. Ni, ada seorang lelaki hok baik pada agama, kahwin lalu. Sebab dalam hadis tu Nabi tak ada suruh, sallallahu alaihi wasallam tak ada suruh, mu carilah pasangan anak perempuan kamu ni yang ada kereta sebuah, yang ada rumah sebuah, yang gajinya tetap, tak ada sebut dalam hadis. Ni, hok disebutnya dalam kitab kau mana orang hok ada agama. Bila ada dah agama sat ni gilama anak kita, maka kita kira setujulah. Kira gitu. Segala laki-laki ya nak perfect semua, susahlah zaman lah ni nak perfect semua ni. Moga anak kita pun bukan perfect juga. Nak cari Sayyidina Ali. Lepas tu mana nak cuba Sayyidina Fatimah zaman lah ni. Nak cari Khadijah. Mana ada Sayyidina Khadijah. Mana nak ada orang serupa perangai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai adalah qadar kita lah. Asal kata ada minat ke agama saja. Baik. Berjemaah itu segala laki-laki, jadi orang puan ni tidak orang panggil dituntut. Yang merdeka hamba tak ada hamba. Sebab hamba ni dia terkait dengan tuan dia. Baik. Sekarang tak ada berlakulah hamba. Sekarang ni pekerja tu tidak tergolong daripada hamba, dia tergolong daripada orang merdeka. Sebab itulah kalau kita ni boleh kerja tempat yang mana majikan kita tu minat dengan agama. Kita kalau zaman-zaman masa dulu kita pergi baca kitab di mana-mana syarikat, ada 2-3 buah syarikat yang ajak pergi ngajar ni anak-anak buah sat ni. Selalu pesan. Pesan kata ni majikan kita ni bagus dah nak cara ke agama, kalau ada tempat lain tapi agamanya tak ada, jangan tukarlah. Walaupun gaji tawaran tempat lain tu lebih besar. Kerana benda tu tak menjamin ke bagi kita. Agama lah menjamin segala bendanya. Lagi mungkin pada sembahyang fardu bermukim. Nampak bermukim ni maksud katanya yang menetap lah. Orang hok musafir tak ada tuntutan atas dia nak solat berjemaah. Kalau dia berjemaah tu lebih molek. Cuma tuntutan tu tak ada. Tuntutan yang kuat seperti mana orang hok bermukim ni tak ada atas orang musafir. Merdeka lagi mungkin pada sembahyang fardu, lagi adaan ni hok tunai. Maksud kata hok qadaan tu tak ada tuntutan lah. Maka hendaklah mengerjakan sembahyang berjemaah itu sekira-kira zahir perintah agama Islam. Perintah ni perintah agama Islam. Maksudnya katanya kena sembahyang berjemaah ni qadar orang keliling kelalai ataupun orang hok lalu lalai pada kawasan perkampungan kita tu zahir di mereka kata ni perkampungan Islam ni kawasan orang Islam ni. Maka pada waktu tu barulah terlepas tuntutan. Sebab tu disebut dalam kitab kalau kampung Islam tu kecil memadai 1 buah masjid, 1 buah balasah. Kalau perkampungan tu besar maka kena berbilai-bilai. Qadar mana berbilai-bilai ni? Qadar orang lalu tu terzahir dah kata ni bandar raya Islam. Hak ni perkampungan Islam. Hak ni negeri Islam. Ni negara Islam. Biar zahir tak apa. Ni jangan siapa orang tu ni negara Islam ke tak ni? Ni perkampungan Islam ke tak ni? Bapa tak nampak masjid, tak bunyi orang azan. Jangan siapa begitu saja. Sekira-kira zahir perintah agama Islam pada tempat yang dikerjakan itu.
Jadi kalau kata masing-masing berpakat nak semaya di rumah berjemaah, walaupun berjemaah di rumah, jawabnya tak lepas lagi tuntutan. Sebab hak sekarang ni hak dituntutannya kata fardu kifayah ni ialah pada masalah biar terzahir. Maka benda ni lah dia panggil syiar agama, benda syiar agama. Semaya itu syiar agama, masjid-masjid ni syiar bagi agama, laungan azan ni syiar bagi agama. Jadi benda-benda syiar bagi agama ni tak boleh nak buat main lah. Tak boleh nak buat di main-main ke. Dan kita ni kena ta'zim, kena membesarkan benda-benda syiar agama ni. Seperti mana ayat Allah Ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah, mereka membesarkan tanda-tanda agama ni, maka itu di antara dalil bertakwanya seseorang. Maka kifalah maksudnya memadai. Kafalah kafal. Maka kafalah pada dusun yang kecil suatu tempat dan pada dusun yang besar atau negeri pada beberapa tempat, supaya zahir perintah agama Islam. Nak gitu saja. Biar zahir tu saja. Dan jikalau mereka itu membawa pada suatu tempat, maka tiada zahir membawa kepada satu tempat. Dan jikalau mereka membawa, yakni membuat, membawa yakni membuat. Dan jikalau mereka itu membawa, yakni membuat pada satu tempat, maka tiada zahir perintah agama Islam, maka tiadalah gugur fardu kifayah itu. Lagu mana? Membawa yakni membuat saat ni tu. Membuat pada tempat-tempat hak tidak zahir ke ketandaan Islam. Bucu-bucu kapung ke ataupun buat di rumah ke, maka pada waktu tu tak memadai. Dia nak biar terzahir syiar tak ni. Hak tu hak besarnya. Dan jikalau tiada mereka itu membawa sembahyang berjemaah, maksud kata tak membawa tidak membawa sembahyang berjemaah, maka hendaklah diperangi oleh khalifah atau hakimnya. Hakim ni qadi dia tu lah, hakim syar'i dia, qadi dia. Khalifah yakni pemimpin ataupun hakimnya wajib memerangi mereka itu. Maksud katanya kena atas bala tentera. Tujuannya apa? Tujuan untuk memaksa mereka ahli kampung, ahli dusun tadi itu dengan mendirikan solat berjemaah supaya zahir tanda kata perkampungan ini, kawasan orang beriman. Nak gitu. Jadi maksud kata ni nak kata berat tak berat, siapa ada tuntutan di atas pembesar. Ada tuntutan. Hendaklah diperangi saat ni tu, maksud katanya orang raja ni lah, orang Perdana Menteri ko, menteri-menteri ko, orang-orang gini kena ambil tindakan di atas kawasan-kawasan hak tak mendirikan jemaah. Ada pun berjemaah sembahyang Jumaat itu fardu ain jua. Maksud jua sih maksudnya fardu ain juga di atas lelaki. Kalau kata solat berjemaah lain fardu kifayah, maksudnya memadai. Atas ada golongan buat, maka orang lain, lelaki lain lepas. Adapun pada masalah Jumaat, hak tu fardu ain. Apa maksud fardu ain? Tiap-tiap mereka tu kena dirikan. Orang jatuh ni, tiap-tiap orang jatuh ni kena dirikan. Tak memadai kalau ada orang buat, lepas tu orang jatuh lain tak si buat, tak boleh. Dia kena semua orang jatuh kita ni pakat-pakat duk buat belakang. Ya nak gitu deh. Tu penat sikit tu. Apa kata penatnya? Ada setengah-setengah masjid ni, masjid-masjid besar pun ada. Yang setengah lelaki dianya pergi Jumaat tetapi tak solat Jumaat. Pelik weh. Zaman sebelum Covid lah tu. Zaman sebelum Covid tu. Patut turun Covid pun. Jenis ada orang gini. Ya gidah masjid. Tapi dia tak solat Jumaat. Wak gapo pergi masjid, takut bini kali. Dia takut ke bini dia, tak takut Tuhan.
Orang tua ni orang tua. Orang hok berkahwin dah, orang kelamin dah, bukan orang budak-budak. Hok nakal-nakal duduk. Hok budak nakal-nakal juga. Mungkin ramai jugalah kalau dia hok tua pun ada jenis gini. Kita tahu ni macam mana? Dah. Kita mari lewat mayat ke mana? Tidak. Adalah ejek maklum ke supaya diberitahu kepada masyarakat saat ni. Maksud katanya dinasihati ke masyarakat. Teruklah, teruk. Padahlah pun kena dengan Covid ni. Nampak. Jadi berdosa lah tu. Bila tak ada orang tegur, bila kita lock biar saja kak, tu bala musibah kena habis semua. Bukan hak jenis buat durhaka saja hak kena. Sebab tu tak kena. Orang hak kata kubur masing-masing, cerdik gak sikit kecek. Ni, nak kau tak kena agama ni. Memang kalau awak saat ni tu buat jahat, buat dosa, tak buat ke perintah Allah, maka dalam kubur awak kena azab betul. Ni, kita tak kena azab dah. Iyalah, demo saya kena azab, tapi dia turun bala. So kapung kena. Tu diceritakan satu ketika Nabi Isa alaihissalam, saya lupa, seorang nabi di Bani Israel tu. Dia lalu pada satu kawasan, subuh menghijau kawasan tadi. Masya-Allah, subuh menghijaunya. Ni cuba tengok dalam kitab Jawharul Ma'ruf pada Syekh Wali Kutai sebut. Dia lalu pada satu kawasan yang mana subuh dengan tanamannya, dengan air sungainya. Maka beberapa tahun kemudian dia lalu kering kote kawasan sana. Kering. Air tak ada, tanaman pun mampu habis semua. Jadi Nabi Allah ni pun tanya, ya Allah, apa ni berlaku? Maka Allah Ta'ala pun memberitahu, melalui malaikatnya, memberitahu kata kawasan ni pernah dilalui oleh seorang yang mana ahli maksiat tinggal ke semaya. Orang tadi tu lalu sekadar minum air dalam sungai tu saja. Bukan duduk lagi. Sekadar lalu minum air. Kalau kita agak berarti RNR saja. Orang yang tinggal semaya ni. Maka Allah Ta'ala bala ke satu kampung tu. Itulah kita kena tengok-tengok lah. Hak tak boleh nak pergi masjid tu, moga SOP tu nak buat lagu mana. Jangan siapa tak semaya. Siapa dia nak tengok ni? Ibu bapa rumah pakat-pakat menanya lah anak-anak di rumah. Nampak ni, pakat-pakat menanya baru kena. Orang apa nama ni, tok ngulu kampung ko, wakil rakyat ko, pakat menanya bab ibadat ni. Pakat menanya etek. Menanya tak ada makan itu ni. Tapi benda lain hak terlebih besar daripada makan minum saat ni tu. Apa dia? Ni kewajipan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Jadi ayah saat ni itulah sebagai ketua keluarganya, ditanya dengan isteri dan anak dia. Dia suruh kau tak perintah Allah. Tak lebak kapung, tak ngulu, tak imam. Ditanya oleh Allah Ta'ala, dia suruh kau tak anak-anak mungkin dia tu dengan ibadat. Buat hak wajib tinggal maksiat. Wakil rakyat luah lagi. Berapa putih kapung pula. Nampak ni. Besar tu. Orang tak nampak jawatan, tak nampak kata benda seksa nak kena tanya selidik so. Ada pun berjemaah sembahyang Jumaat itu fardu ain jua, tetapi sunat membawa tarawih dengan berjemaah. Dan witi pada bulan Ramadan. Ya capur sekali weh. Ya capur sekali. Fardu ain jua. Tetapi sunat membawa tarawih. Masalah solat tarawih bulan Ramadan dan solat witir, sunat jua. Tidak wajib berjemaah. Witir kalau bulan lain, tak sunat berjemaah. Tapi pada bulan Ramadan, sunatnya berjemaah. Syahdan terafdal berjemaah pada sembahyang subuh. Jadi mana sembahyang hak terafdal untuk berjemaah ni? Pertamanya subuh. Afdal jemaah. Maka isyak, maka asar, iaitulah sembahyang bernama wusta. Sembahyang asar tu. Hafizu 'ala salati was-salatil wusta. Hafizu 'ala salawati was-salatil wusta. Tuhan suruh jaga ke sembahyang dan sembahyang wusta.
Suruh jaga semaya tu Lepas tu orang panggil ataf khas. Ataf khas di atas am. Maksud katanya sebut secara umum dulu, baru sebut secara khusus. Tu terlebih lagi nak kena jaga. Supaya kalau ayah yang nasihat, abe bila ayah meninggal pas ni, abe kena jaga adik-adik semua. Terlebih lagi adik hok bosu. Apa? Moga adik-beradik lain tu nampak ada dah boleh nak cari kerja sendiri. Hok bosu ni kecil sangat. Jadi maksudnya hok lain tu jaga, tapi terlebih lagi nak menjaga hok tu. Jadi semaya apa? Semaya wusta ni, iaitu semaya asar. Seperti mana hok berlaku. Jadi semaya wusta ni orang kafir pun tahu. Disebut dalam kitab Munatul Musalli tu, seingat sayanya, ketika mana Allah SWT ni orang kafir dak ita-ita, orang Islam dak semaya zuhur. Habis orang Islam semaya, maka orang kafir kata Allah ruginya kita tak serai mereka masa semaya. Maka ada seorang kata tak apa. Tak apa, kepro. Dak general ke apa nama ketua dia ikutlah. Tak apa. Orang Islam ni dia ada semaya terlebih besar daripada tu lagi. Mana? Semaya asar tu. Bila menanti tu, maka turunlah wahyu cara semaya dalam keadaan syiddatil khauf. Masa berperang, bersangatan, bersedari dengan peperangan. Diturunkan cara semaya yang khusus. Dan tak afdal berjemaah pada laki-laki di dalam masjid, barang di mana ada masjid yang banyak orang berhimpun di dalamnya. Nampak deh? Ni pun kita nanya orang-orang ni bila tanya. Lontar nanya dah lah, monggo jenis live berlaku. Kan dulu ni nanya. Tanya ahli jemaah, masjid mana afdal semaya? Ahli jemaah kata, masjid hok dekat Ustaz. Masjid hok dekat tu bukan hok paling afdal. Masjid hok dekat rumah kita tu orang panggil masjid hok terlebih mudah kita nak pergi semaya. Moga dekat. Hok afdalnya mana? Masjid hok ramai orang. Ni. Masjid hok ramai jemaah tu lah hok terlebih afdal daripada hok sedikit. Melainkan yakni hok sedikit terlebih afdal daripada masjid hok ramai ni, melainkan apabila ada imamnya itu orang yang bid'ah. Apa orang bid'ah? Mubtadi' lah, orang ahli bid'ah, ahli mubtadi', orang mubtadi'. Apa orang ahli bid'ah ni? Buat selawat, buat qasidah, buat ngatik kau? Tidak. Lepas tu apa maksud orang ahli bid'ah? Kita tengok dalam I'anatul Talibin lah. Mana puak ahli bid'ah ni? Gi duduk orang panggil mereka-reka ke satu benda hak tidak ada dalam agama. Nampak? Lepas tu Nabi tak ada dok mengatik. Hak tu ada dalam agama, maksud katanya dok berlaku khilaf alim ulama. Nampak ni? Ada berlaku khilaf. Hak tu bukan tak ada dalam agama, ada dalam kaedah agama. Hak tak ada dalam kaedah agamanya, kita ada tu. Gapo di antaranya? Pegangan puak Wahabi dia sebut ni. Akidah kefahaman yang qasi. Tu di antaranya puak ahli mubtadi'. Tak i'anah tu hak kitab mazhab Syafi'i kita nya. Atau fasik Mu'tazilah. Nampak ni. Tu imam tu jenis orang fasik. Apa orang fasik? Orang buat jahat, buat dosa lah. Mu'tazilah atau barang sebagainya, maka terafdal sembahyang tempat yang lainnya, yakni lain daripada ramai. Mana lain daripada ramai? Yakni tempat sedikit. Jadi di antara afdal sembahyang tempat ramai tu, selagi mana kalau imam dia tu tidak orang ahli bid'ah. Kalau imam dia jenis orang ahli bid'ah, maka afdal pergi sembahyang tempat sikit. Lain daripada tu, afdal pergi sembahyang tempat sikitnya, jikalau imam pada tempat sedikit tu terlebih afdal jadi imam daripada imam di tempat orang sembahyang ramai. Orang ramai masjid comel ekor, ramailah orangnya. Tapi imam tu tidak keahlian, tidak orang yang patut menjadi imam. Dengan kefakihan dia tidak ada, dengan bacaan dia tidak berapa nak kena. Tidak qori. Tidak tepatlah kita kata. Maka pada waktu imam di tempat sedikit tu orang yang layak, maka kita pergi tempat sedikit tu lebih afdal daripada tempat ramai.
Lepas tu satu laginya pada binaan. Kalau binaan pada surau itu walaupun sikit orang, tetapi binaannya diyakini. Ada binaan masjid hak besar ramai orang ni, binaan dia tak diyakini. Apa tak diyakini? Sumber dia tu hak halal pun apa ada, hak syubhah pun ada. Syubhah pun halal juga. Iyalah halal cara syubhah dah lah. Tak diyakini dalam tu. Maka afdal gi semaya tempat hak diyakini pada halal binaannya. Bahasa buruk pun afdal tu. Tak email tua dah pun afdal tu. Nampak ni. Dan adalah jadi nak katanya masyarakat kita ni masalah semaya mana hak terafdal pun kita tak dapat tahu lagi. Tak boleh tahu lagi. Hak kita dak menanya tu orang tua dah. Dah orang veteran dah. 50, 40, 60 dah. Tak mampu untuk nak memahami lagi ibadat. Tak mampulah tu. Bagaimana pula dengan anak-anak muda, terlebih lagi. Sebab tu kita kena pakak-pakak erik, pakak-pakak ajak ni dengan cara pengajian agama, hok cara ahli ulama kita buat. Mana? Dengan cara tafakuh, belajar, berkitab. Tapi orang kita ni minat ceramah ya. Maksud ceramah ni maksudnya kuliah ni. Kuliah biasa-biasalah, kuliah tak berkitab. Kalau hok jenis kohok ustaz hok kalau hok jenis kohok sedap buah, kohok ramai orang mendengar. Ada pun hok tafakuh, tak si mana. Tapi ni kalau kebelakangan ini yang berlaku di masyarakat kita, alhamdulillah. Minat pada pengajian agama, kelas-kelas berkitab talaki ni semakin ramai. Dia benda ni diiktiraf oleh babo-babo di Fatani. Babo ada ni setengah babo ding dia kata, masya-Allah di Malaysia, di Kelantan kita ni minat orang dengan pengajian kitab ni nampak kau ramai. Masyarakat tu. Masyarakat walaupun pondok tu tak seramai lagi orang duduk di Fatani. Kalau di Indonesia tak payah kira lah lagi. Ramanya santri-santri dia. Hebat-hebatnya. Jadi kita ni lagu tu lah nak buat jadi semakin hebat, kita kena pandai orang lebih hebat. Tapi kalau nak buat jadi kita ni qanaah cukup dengan barang dunia ni, jangan tengok orang hebat. Jangan tengok orang pakai mesdih dia. Jangan tengok orang rendah pada kita. Kalau kita boleh pakai kereta biasa-biasa pun tengok orang lain ada tak mampu pakai kereta. Jadi pada bahasa dunia ni tengok orang rendah. Bahasa akhirat, ibadah, pengajian, tengok orang lebih. Supaya kita ni berasa kita ni lemah sangat imannya. Ni tak tengok orang hok jenis jahat-jahat, orang hok jenis maybe tak ada mengaji sama Allah lah, beci kali ulama. Pukul dengan demo tu hebat kita lah. Mari perasa, aku bagus. Dak. Cuba kita dak tilik orang dulu. Baru kena. Ni kalau bab dunia tilik orang atas. Apa? Orang lain boleh sebulan 10 angka. Dak main 10 angka lah, berapa angka lah. Mengapa kita tak boleh? Duk hak tu siapa kena tidur duk kecek hak tu lagi. Umpamanya ni. Bangun tidur kecek hak tu. Nak tidur kecek hak tu. Ngiga pun kecek hak tu. Allah. Janganlah tu hewi kita hina. Dan adalah diperoleh makmum fadilat berjemaah hingga belum sampai lagi imamnya memberi salam. Ia berjemaah fadilat dia selagi mana imam tak beri salam. Selagi mana imam tak assalamualaikum, maka kita dah takbir Allahu Akbar, tak sempat duduk, dapat dah jemaah. Tapi pahala hak dapat akhir dengan dapat awal lain lah. 27 juga. Tapi 27 hak tu hak besar, hak ni 27 hak kurus. Sebab tu kita kata fadilat berjemaah lain. Fadilat pada mendapat rakaat tu, mendapatkan rakaat tu dengan mendapatkan rakaat bersama imam serta tamak ninah lain. Mendapat Jumaat dengan mendapat satu rakaat. Mendapat jemaah selagi mana belum beri salam. Mendapat kelebihan takbiratul ihram selama mana kita saat ni tu tidak lambat takbir setelah pada imam takbir. Nanti ada 4 jenis. Nanti kata ni selama mana belum lagi imam memberi salam.
Dan demikian lagi diperoleh makmum fadilat takbiratul ihram imamnya dengan hadir ia makmum sekira-kira ia mengikut imamnya. Boleh membawa takbiratul ihram kemudian daripada takbir imamnya, biar tak imam selesai takbir. Jadi masalah mendapatkan jemaah selama mana imam belum beri salam. Mendapat takbir, kelebihan takbir, yakni kita takbir selalu selepas pada imam beri takbir. Dan sunat imamnya hendaklah ia menanti akan makmumnya pada rokok. Ini tujuan apa? Tujuan makmum ni mendapat rakaat. Jadi kalau tahu dah makmum mari, imam masa rokok tu tunggulah sebentar. Tapi masalahnya makmum ni tak kerti. Tak kerti lah ke mana. Tok imam tak tunggu dah rokok. Makmum tunggu imam bangun. Allah. Susah. Ni. Dia tak pandai imam sore hak kerti. Dia kena imam kerti, makmum kerti baru jadi. Ni kadang-kadang imam hak tak kerti, makmum kerti dah. Cepat-cepat dah makmum takbir Allah. Tak ada nak rokok, tak imam sami Allah liman hamidah. Pula dah. Padahal makmum tu ni, dia buat suara bunyi tu mak galiknya imam dah dengar dah sedar dah. Tapi tak tunggu juga. Susah. Atau pada tahiyat akhir dengan syarat, ada syarat lah. Jangan ia imam melanjutkan menanti itu, jangan lama sangat. Dan jangan ia imam membezakan antara makmum yang mengikut dia itu. Jangan dengar, kalau dengar motor pok mak be tak imam tak tunggu. Kalau dengar Volvo datuk mari tunggu. Tak boleh gitu. Makruh PJM gitu. Tunggu tu bukan kerana Allah lah, tunggu kerana datuk. Takut datuk marah. Bapa tak tunggu saya rokok. Tak. Kalau pak mak tak apalah, dia tak ada ikut dia. Bukan boleh projek pun dengan pak mak ni. Tak sih gitu. Ni susah juga kita ni. Jangan anggap kita gulung serbai agak, pakai piyah, pakai jubah agak, kira selamat daripada benda-benda khawatir ni. Benda-benda orang panggil bisik-bisik setan ni boleh tentu. Sebab tu kita kena usaha. Tetapi makruh ia imam menanti lain daripada dua tempat itu. Mana? Di rokok dan di tahiyat akhir. Tempat lain tak payah tunggulah. Tidak ada faedah pun pada tunggu. Dan jangan ia imam menanti pada rokok yang kedua pada sembahyang gerhana. Ni comel. Tak payah menanti pada rokok kedua pada sembahyang gerhana. Kan hak tu hak sunnah. Maksud katanya hak rokok hak wajibnya sekali saja. Qala al-musannif, kita pada situlah permulaan ni. Faslum pada menyatakan syarat mengikut akan imam. Wallahu a'lam. Ni dia panggil apa ni? Dia panggil syarat qudwah. Jadi bila kata kita nak ikut ke imam bila salat berjemaah, maka kena ada syarat-syarat qudwah. Kalau tak cukup syarat qudwah kita tidak ikut, maka terkadang bukan saja membatalkan salat berjemaah kita, bahkan boleh membawa pada batal salat kita. Baik. Selesai di situ. Ada soalan ke? Tak ada soalan, insya-Allah kita sambung pada esok pula. Jadi pengajian kita ni pengajian petang, pengajian zuhur pukul 2 tu tuan guru Ustaz Azri share kita baca kitab hadis. Hak mana ada masa tu boleh join lah. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة. اللهم انفعنا ما علمتنا ربنا زدنا علما. الله فقهنا في الدين وعلم التأويل وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.